أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang terus setia bersama dengan My Quran Time daripada hari ke hari, di mana tujuan kita semua bertemu pada waktu ini tidak lain tidak bukan adalah untuk sama-sama mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika dahulu, sehinggalah ia sampai kepada kita dengan tujuan dijadikan panduan hidup kita supaya kita dapat kembali kepada Allah satu masa nanti dalam keadaan berjaya di dunia dan berjaya di akhirat insya-Allah. Tuan-tuan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah yang terus memberikan peluang kepada kita untuk menimba ilmu daripada Al-Quran ini. Ilmu yang seandainya kita timba, ianya akan berupaya untuk menjadikan diri kita insan yang terbaik seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik daripada kalangan kalian orang yang mempelajari akan Al-Quran dan kemudiannya mengajarkannya kepada orang lain. Hari ini bersama-sama dengan saya, alhamdulillah, yang berbahagia, orang yang tak asing dengan tuan-tuan, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, insan yang masya-Allah menjadi teman saya, teman perkenalan saya semenjak daripada zaman pengajian tinggi dan satu ketika dahulu. Betul. Sehinggalah kepada alam pekerjaan dan sehinggalah ke hari ini alhamdulillah. Betul. Sahabat yang baik yang Allah kurniakan kelebihan dengan suara beliau mengalunkan ayat-ayat Al-Quran buat diri kita. Dan tuan-tuan yang bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini, kita harapkan tuan-tuan dapat bersama-sama dengan kita, bukan sekadar bersama-sama dalam mendengar dan juga kita sama-sama menghayati ayat-ayat yang bakal kita bacakan dan kongsikan sebentar nanti, tapi kita harap dapat bersama-sama kita melebarkan ruang kebaikan ini dengan berkongsi pautan laman Facebook kita dengan seluruh sahabat-sahabat Al-Quran yang lain. Mana-mana ruangan-ruangan Facebook ataupun ruangan-ruangan WhatsApp yang kita ada, kita harap sahabat-sahabat dapat kongsikan. Mudah-mudahan manfaat Al-Quran ini dapat tersebar lebih luas biiznillah ta'ala. Sebagai memulakan pelayaran Al-Quran kita pada hari ini dengan ayat-ayat Allah seperti mana kebiasaannya, kita akan mulakan dengan memperdengarkan tuan-tuan ayat-ayat yang kita pilih untuk bicara hari ini daripada muka surat yang ke-551. Namun sebelum kita mendengarkan ayat-ayat tersebut, marilah sama-sama kita melihat terlebih dahulu sinopsis bicara pilihan kita daripada muka surat 551. Hari ini insya-Allah kita akan melihat daripada muka surat 551 ini bicara yang datang daripada surah Al-Mumtahinah, bermula daripada ayat yang ke-12 sehinggalah kepada ayat yang ke-13, iaitulah di sana kita akan melihat sumpah setia, iaitulah bai'ah yang telah diberikan kaum wanita yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisahnya diikuti dengan bicara daripada surah Saf. Nanti kita akan melihat bermula daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-5, datangnya celaan bagi orang yang berkata sesuatu tetapi mereka tidak melaksanakan akan apa yang diperkatakannya, dan di sana juga akan ada seruan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala dalam satu barisannya,
Dan di penghujung bagi muka surat ini juga kita akan melihat sedikit kisah berkenaan tentang Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel. Itu yang kita akan lihat, dan seterusnya kita dengarkan bacaan daripada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Dipersilakan sahabat saya. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim Muhammad Syamsul Hakim bin Abdul Samad, ataupun panggilan manja Ustaz Syams. Masya-Allah Ustaz Syams. Lama sahabat-sahabat, guru saya, idola saya dan juga sahabat yang selalu beri tunjuk ajar, dan hari ini alhamdulillah beliau dapat bersama dalam My Quran Time. Jazakumullah khair jazak Ustaz. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar hari ini? Kalau okey, baik semua, angguk. Ustaz bukan nampak dia. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, saya doakan seluruh yang sedang bersama saat ini di kaca TV maupun di ruangan Facebook yang berkongsi pada hari ini, sama-sama dikurniakan kesihatan, kebaikan, disembuhkan daripada segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita nak baca ayat hari ini, ayat yang ke-12 dan 13 untuk yang pertama akhir surah Al-Mumtahinah atau Mumtahanah ini, jom kita baca doa yang kasih kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidni ilma ya rab. Baik, kita nak baca hari ini Ustaz Syam, ya, insya-Allah, akhir surah Al-Mumtahinah ataupun dan juga masuk surah baru insya-Allah, surah Saf biidznillah taala. Masya-Allah, biidznillah taala. Jadi untuk permulaan ini kita baca dulu dua ayat 12 dan 13. Saya kira ibu-ibu, ayah, tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia. Kita nak mula dengan bacaan secara murattal ini dengan lagu apa Ustaz Syam? Apa yang sedap Ustaz? Apa yang sedap, subhanallah. Kita cuba dengan bacaan murattal Jarkah. InsyaAllah. 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 Halunan raya ni. Oh, subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا
لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Jazakumullah khairan jazak kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman atas alunan ayat suci Al-Quran sebentar tadi yang telah mendatangkan kepada kita ayat-ayat yang terakhir daripada surah Al-Mumtahinah ataupun suratul Mumtahanah ini, di mana pada ayat-ayat yang terakhir ini ia turut menyajikan kepada kita isi-isi penting yang tidak kurang menarik untuk sama-sama kita perhatikan dalam perkongsian kita pada tengah hari ini, tuan-tuan. Di mana kalau kita lihat daripada ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman buat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat di mana dalam kalangan wanita-wanita, kalau kita biasa dengar yang banyak dibicarakan iaitu kalangan lelaki, tetapi Islam tidak pernah meninggalkan bicara berkenaan tentang golongan wanita. Sebahagian daripada kalangan manusia yang dihargai selain daripada kaum lelaki, kaum wanita juga turut diberikan penghargaan oleh Allah dengan diberikan fokus perbincangan khusus untuk mereka menerusi ayat yang ke-12 ini. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala buat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberikan perhatian khusus kepada golongan wanita ini. Tatkala mana bila mana orang-orang perempuan yang beriman datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan bai'ah taat setia, itu menunjukkan bahawasanya mereka bersedia untuk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perjuangannya. Kerana di sana ada sebahagian daripada manusia yang tak bersedia mengikuti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangan baginda maupun risalah yang baginda sampaikan, tetapi tetap di sana ada insan-insan yang memilih untuk bersama-sama dengan Nabi. Lalu bila mana mereka nak bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu telah ditetapkan bahawasanya seandainya mereka bersedia untuk mengikuti Nabi, mereka kena memilih kehidupan yang baik-baik, kehidupan yang jauh daripada kehidupan yang buruk yang telah diamalkan oleh masyarakat jahiliah satu ketika dahulu. Antara yang popularnya iaitulah khusus bagi orang perempuan, contohnya mereka tidak menghargai kehormatan diri yang telah diberikan oleh Allah dengan menjual diri mereka, ada yang membunuh anak-anak mereka dan sebagainya. Maka perkara-perkara sebeginilah dipertegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima ikrar kebersamaan mereka dengan disertakan amal-amal yang sepatutnya mereka hiasi kehidupan sebagai seorang perempuan yang bukan takat perempuan, tetapi mereka akan dikenali sebagai seorang perempuan mukminah, muslimah, perempuan yang beriman lagi muslimah. Dia ada ciri-cirinya bagi membezakan mereka daripada wanita-wanita yang lain daripadanya. Maka di sini disebutkan antara ciri wanita yang mukminah, yang muslimah, permulaannya iaitulah mestilah mereka itu tidak mensyirikkan Allah sama sekali. Ini merupakan rukun yang pertama bagi menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita telah menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastilah rukun yang pertama ini iaitulah kita akan mentauhidkan akan Allah dan tidak mensyirikkannya adalah merupakan syarat untuk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diikuti dengan tidak mencurinya, diikuti dengan tidak berzinanya yang kita sebutkan tadi, antara amalan masyarakat jahiliah, wanita-wanita yang sanggup untuk menggadai maruah dirinya, lalu bila mana mereka memilih untuk hidup sebagai seorang mukminah muslimah, mereka mesti memelihara kehormatan dirinya dengan menjauhkan diri mereka daripada zina. Diikuti dengan mereka tidak lagi mengamalkan amalan masyarakat jahiliah, membunuh anak-anak perempuan secara khususnya, di mana satu ketika kita mendengar bagaimana amalan masyarakat jahiliah, sekiranya mereka dikurniakan dengan anak perempuan, mereka bimbang dengan kehormatan diri mereka yang dilihat seolah-olah tercalar kerana tidak dikurniakan dengan anak lelaki, lalu mereka berhasrat untuk menyembunyikannya, tuan-tuan. Apa caranya? Mereka bunuh. Tetapi dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi seorang anak, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan, melainkan kita mendapatkannya, membesarkannya mengikut acuan yang telah ditentukan oleh Allah. Setiap daripada anak-anak tersebut ada hak untuk hidup. Mereka tidak berhak untuk diapa-apakan, dibunuh, dizalimi ataupun apa-apa saja perbuatan yang melanggari perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Sehinggalah juga mereka juga diperingatkan
Antara perkara yang besar juga kalau dikenali sebagai golongan wanita ini, mereka juga mestilah menjaga mulut-mulut mereka daripada melemparkan tuduhan-tuduhan yang buruk, antaranya tuduhan-tuduhan kepada orang lain sebagai penzina ataupun menjadi saksi-saksi yang palsu. Ini perkara yang besar dalam Islam. Kita tahu pelaku-pelaku bagi perbuatan ini adalah perbuatan yang termasuk daripada kalangan dosa besar. Maka Nabi memperingatkan para wanita muslimah mukminah supaya kekal dalam imej sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman pasti jaga mulut-mulut mereka daripada mendatangkan tuduhan-tuduhan ataupun penyaksian-penyaksian yang palsu, dan mereka sama sekali tidak akan memaksiati Nabi. Maksudnya mereka tidak akan menyalahi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perintah-perintah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan, dengan tujuan memberikan mereka peluang untuk mendapatkan kebaikan seperti mana yang telah disebutkan dalam ayat ini, wala ya'sinaka fi ma'ruf. Mereka tidak sama sekali tidak akan menyalahi kamu wahai Muhammad, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan kebajikan. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah suruh kita pada perkara-perkara yang mungkar. Nabi sentiasa menyuruh kita pada perkara yang ma'ruf. Antaranya Nabi pesan kepada wanita-wanita muslimah kita, mukminah kita, antaranya apa dia? Melabuhkan akan pakaian-pakaian mereka. Nabi suruh sebab apa? Sebab Nabi sayang orang perempuan kita, dan kita juga sayang wanita muslimah dan juga mukminah kita, agar mereka hidup sebagai seorang manusia yang memiliki ketamadunan dan juga peradaban, iaitu menjaga akan kehormatan diri masing-masing, bermula daripada penampilan luarannya sampailah kepada aspek dalaman yang mereka miliki, daripada sifat malu dan sebagainya. Dan istimewanya bila mana mereka telah pun sedia untuk menerima ketetapan-ketetapan yang telah dinyatakan tadi, bermula daripada tidak mensyirikkan akan Allah, sehinggalah mereka bersedia untuk mentaati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala juga memohon daripada Nabi supaya wanita-wanita yang telah mendatangi Nabi dengan persetujuan tersebut, tuan-tuan, mereka mendapat keistimewaan, iaitu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keampunan. Subhanallah. Walaupun ayat ini ditujukan secara khususnya pada peristiwa yang berlaku, iaitu kalangan sahabiah, iaitu para sahabat Nabi daripada kalangan wanita jumpa dengan Nabi, memberikan bai'ah tersebut. Bagi kita yang tak hidup pada masa tersebut, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini, seandainya kita meneruti jejak langkah wanita-wanita tersebut dengan hidup secara kehidupan sebagai seorang mukminah muslimah yang sebenar, kita juga mudah-mudahan memperolehi doa keampunan, bukan takat daripada Nabi. Kita juga akan dapat doa daripada orang beriman yang lain, yang kita akan bacakan paling kurang seminggu sekali. Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doa-doa ini akan turut sama kita perolehi, asalkan kita hidup dengan cara hidup sebagai seorang mukminah, sebagai seorang muslimah, kerana Allah Subhanahu wa taala sememangnya Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha mengasihani akan diri kita. Dan yang menariknya, tuan-tuan, ayat yang terakhir daripada surah Al-Mumtahinah ini, ianya didatangkan oleh Allah sebagai satu lagi penegasan, bermula daripada perintah yang pertama, bila mana Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, jangan sesekali memilih teman-teman rapat kita daripada kalangan yang memusuhi akan Allah. Maka di hujung ayat ini ataupun di hujung surah ini, Allah sekali lagi memperingatkan kita supaya tidak ada langsung kecenderungan dalam hati kita untuk berteman rapat dengan golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita jangan kawan dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Sebab orang-orang yang dimurkai oleh Allah, mereka sememangnya tidak ada hasrat dalam hati mereka untuk menuju kepada akhirat yang cemerlang lagi gemilang. Mereka tidak lagi memikirkan tentang kehidupan yang baik di akhirat. Sedangkan kehidupan orang yang beriman daripada kalangan lelaki maupun yang perempuannya, impian kita ialah kembali ke akhirat dengan keadaan berjaya. Berjaya kita di dunia ini, tetapi yang lebih besar iaitulah kita harapkan kejayaan di akhirat. Kejayaan akhirat inilah yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, siapapun mereka, mereka tidak pernah berharap untuk mendapatkan kejayaan di akhirat. Kalau kita nak kawan, kita mesti cari orang yang berjaya. Kita mesti cari orang yang nak berjaya. Maka kalau kita memilih orang yang hendak gagal, apatah lagi kalau gagal di akhirat, maka pastilah pilihan teman rapat tersebut adalah pilihan yang salah. Mereka itu berputus asa daripada akhirat kerana mereka tahu amal mereka di dunia ini buruk. Mereka putus asa daripada akhirat sebab mereka tahu apa yang telah mereka buat itu salah. Lalu mereka melihat akhirat itulah tempat yang mereka pasti akan menemui kegagalan dan juga kebinasaan. Mereka disebutkan oleh Allah perbandingan
tahap putus asanya mereka daripada mendapat kejayaan di akhirat, rahmat daripada Allah, ganjaran syurga. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah akan berputus asa seperti mana putus asanya orang-orang kafir daripada mendapatkan manfaat daripada penghuni-penghuni kubur. Kita tahu bila mana seseorang itu telah mati, dia tidak akan mampu memberikan apa-apa lagi manfaat kepada sesiapa. Kita hanya mampu untuk memberikan manfaat ini semasa kita hidup di dunia. Ustaz Tarmizi bagi manfaat kepada saya bagi manfaat kepada Ustaz Tarmizi, ya. Kita semua saling memberikan manfaat kerana adanya kehidupan. Tapi bila mana kita sudah mati, hubungan kita dengan sekalian yang lain ianya tidak ada lagi hubungan yang boleh mendatangkan manfaat. Inilah pengajaran yang kita dapat. Dan pada hari ini tuan-tuan, seperti mana kebiasaan, kita ada pilihan perkataan yang kita nak lihat supaya kita mendapat lebih faedah daripada maknanya, iaitulah pilihan perkataannya pada ayat yang kelima daripada surah As-Saff yang kita akan bicarakan sebentar nanti, iaitulah pada kalimah zayagha, asal kalimahnya yang bermaksud berpaling cenderung. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam firman Allah pada ayat kelima surah As-Saff muka surat 551 ini, Allah menyatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tak kala mana mereka itu berpaling, maka Allah pun memalingkan hati-hati mereka. Di sini kalau kita lihat kalimah asalnya itu zagha, berpaling cenderung. Ia telah pun disebutkan oleh Allah sebanyak 9 kali sebutannya dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ianya menambah kosakata kita dalam bahasa Arab, seterusnya akan menambahkan kefahaman kita daripada masa ke semasa dengan Al-Quran yang kita cinta ini biidnillahi ta'ala. Sehingga itu kita berehat seketika. Ustaz Tarmizi, ya. Mudah-mudahan kita akan mendapat bicara yang lebih tinggi, bicara yang lebih luas, bicara yang lebih baik daripada perkongsian selepas daripada ini. Namun apa yang kita harapkan tuan-tuan dan juga puan-puan, biidnillahi ta'ala, kita akan terus bersama-sama dengan My Quran Time. Jangan ke mana-mana. Tapi sebelum kita tinggalkan waktu rehat kita ni sebentar nanti, kita nak dengarkan ayat terakhir sebagai penegasan untuk kita semua. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syam. Ibu-ibu ayah sekalian, jom kita baca ayat yang ke-13 sebelum kita berlabuh rehat seketika. Ayat 13 surah Al-Mumtahanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad yaisu minal akhirah قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم. Inilah pesan terakhir daripada surah Al-Mumtahinah ini untuk kita sama-sama ingat sampai bila-bila. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi teman rapat bagi mana-mana kaum yang dimurkai oleh Allah. Mereka telah berputus asa daripada mendapat kebaikan daripada akhirat, sebagaimana putus asanya orang-orang kafir yang berada di alam kubur itu nanti. Kita harap ayat inilah yang akan menutupi bicara daripada surah Al-Mumtahinah, dan ianya akan menjadi peringatan yang berguna daripada Al-Quran yang kita bacakan pada hari ini. Kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan My Quran Time, insya-Allah. Ceritakan antara sikit sebanyak
apa tu, bidadari syurga. Allah. Moga-moga Ustaz Syam ya, kita semua tergolong dalam apa, hamba Allah yang menjejaki syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ayah sekalian semua, kita bertemu nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sesuai sangat dengan ayat yang kita telah belajar tadi, betapa Islam itu mengangkat tinggi martabat wanita. Subhanallah, subhanallah. Ibu-ibu, saya kira ibu-ibu ayah-ayah, ibu-ibulah saya kira ramai yang bersama saat ini yang bersama dengan kita dalam My Quran Time. Dan juga saya tertarik dengan satu satu komen dari Facebook kita, adik Izham Zaini, autism. Allah akbar. Allah pun bersama dalam My Quran Time bersama dan beliau memuliakan ibu dia. Mohon untuk kita semua doakan ibu, ibunya moga terus sihat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan insya-Allah ibu pada adik Izham ya, insya-Allah taala. Baik. Jadi kita nak melihat seketika ruangan tajwid kita sebelum kita sambung surah baru hari ini. Kita singgah sekejap, iaitu menyempurnakan hukum bacaan gunnah ataupun dengung dalam ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Ya, banyak sebenarnya dalam ayat yang keempat ni Ustaz Syam terdapat hukum-hukum yang melibatkan dengung ataupun gunnah. Pertamanya inna, wajibal gunnah, 2 harakat. Kemudian kita jumpa pula selepas itu saffan ka'annahum, tanwin atau huruf fa itu bertemu dengan kaf. Apa dia? Ikhfa hakiki, dengung 2 harakat. Kemudian kita jumpa lagi ka'anna, wajibal gunnah lagi 2 harakat. Kemudian ka'annahum mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, 2 harakat lagi dengung. Masya-Allah banyak. Kemudian kita jumpa nun marsus kan, tanwin bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah. Banyak jadi kerja rumah ataupun nanti boleh sambil-sambil minum kopi, boleh buat tanda balik, cari balik kat mana tadi Ustaz sebut ada berapa tempat tadi, kemudian cuba praktikkan. Dan yang paling mustahak, cuba baiki ataupun betulkan bacaan kita, semak bacaan kita dengan guru-guru al-Quran kita, bertalaqi insya-Allah taala. Selamat mencuba ibu-ibu ya, ayah-ayah ya, selamat mencuba, mudah-mudahan dapat perbaiki bacaan kita insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Silakan al-fadil Syekh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya difahamkan Ustaz ya, antara keindahan bacaan Al-Quran ini kerana adanya dengung. Subhanallah. Benda yang kita takkan dapat baca pada sekalian teks-teks yang lain. Kalau kita sebut bahasa Melayu kita pun, kalau orang Terengganu yang ada G pun, dia tak ada sampai yang berdengung lah kan. Dia boleh buat tapi tak sedap. Dia tak kena. Tapi Al-Quran ni keindahannya ialah dengan dengung yang ada tu, maka jagalah dengung tersebut tuan-tuan. Tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah, para penonton yang terus setia bersama dengan My Quran Time, kita nak berpindah kepada ayat-ayat yang berikutnya ini. Subhanallah. Itulah ayat-ayat daripada surah As-Saff, surah yang baru untuk kita selusuri bersama-sama pada tengah hari ini. Kita nak melihat bagaimanakah lanjutan daripada bicara Allah setelah kita berbicara tentang surah Al-Mumtahinah ataupun Al-Mumtahanah sebelum daripada ini. Apa yang kita akan dapat pelajari daripada surah yang baru ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulakan bicara daripada surah As-Saff ini seperti mana sebahagian surah yang lain, iaitu Allah memulakan dengan tasbih. Ya, subhanallah. Apa pelajaran yang kita dapat daripada surah-surah yang dimulakan dengan tasbih ini? Ianya memberikan pelajaran kepada kita bahawasanya orang yang hidup dengan Al-Quran ialah orang yang sentiasa mengingatkan diri mereka dengan Allah, antaranya dengan bertasbih, memuji kebesaran Allah, memuji kesucian Allah Subhanahu wa taala yang suci daripada segala kekurangan dan kelemahan. Maka kita bertasbih memuji akan Allah Subhanahu wa taala, antaranya menerusi ayat yang kita bacakan, menerusi ayat yang pertama, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah, dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ini merupakan permulaan bagi kita untuk kita mulakan pelajaran dalam surah As-Saff ini, dan dituruti selepas daripada itu iaitu perintah daripada Allah bagi sekalian orang beriman, lelaki maupun yang perempuannya. Dalam surah Al-Mumtahinah yang lepas, kita telah melihat bahawasanya Allah menitahkan kepada kita untuk bersama-sama dengan Nabi dan perjuangannya
bersama dengan orang-orang beriman dan bersama-sama dengan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa juga keadaannya. Senang ataupun susah, kita kena bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan waktu kita senang kita nak bersama dengan Nabi, waktu kita susah kita melarikan diri daripada Nabi dan juga umat Islam seluruhnya. Maka orang yang beriman, bila mana mereka telah mengungkapkan janji taat setia mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada cerita kita melihat surah Al-Mumtahinah sebelum daripada ni, cerita bagaimana wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mukminah yang telah pun memberikan janji taat setia pada tempat yang lain sebelum daripada ni, sahabat-sahabat Nabi dalam peristiwa Bai'atul Ridwan, mereka juga telah memberikan janji taat setia. Maka Allah minta mereka dalam ayat ini untuk bersedia mengutarakan apa yang telah pun mereka katakan. Apakah mereka katakan sebelum daripada ni? Iaitulah mereka akan setia bersama-sama dengan Nabi waktu senang ataupun susah. Tidak sepatutnya berlaku seperti mana apa yang pernah berlaku daripada ujian Allah terhadap para sahabat Nabi dalam peperangan Uhud. Saat ketika mana mereka hampir-hampir menemui ketewasan ataupun kekalahan, ada sebahagian daripadanya sampai melarikan diri kerana bimbang akan musibah yang menimpa mereka. Lalu Allah peringatkan kembali janji-janji mereka terhadap Nabi sebelum daripada itu, dan mereka itu diminta oleh Allah untuk tidak menafikan apa yang telah mereka ucapkan daripada bai'ah mereka sebelum daripada ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa agak-agaknya mereka diminta untuk berpegang teguh dengan janji dan tidak melupakan janji mereka tersebut? Kerana perbuatan melupakan kata-kata kita, janji-janji kita, terutamanya kalau melibatkan hak-hak Allah, tambah-tambah kalau melibatkan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti ianya akan mendatangkan kemurkaan daripada Allah. Lantaran itulah kalau kita lihat dalam ayat yang kedua ni tuan-tuan, Allah menyebutkan bagi sekalian orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu menyatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Orang beriman adalah orang yang dikenali sebagai penunai janji, dikenali sebagai orang yang akan sentiasa membenarkan kata-katanya dan tidak akan menipunya sama sekali ataupun menyalahinya. Maka bila mana mereka mengetahui betapa buruknya akibat kalau mereka menyalahi janji-janji mereka, iaitulah akan datang apa dia tuan-tuan? Lihat ayat yang ketiga, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar, teramat besarnya kemurkaan di sisi Allah untuk sekalian kamu menyatakan sesuatu apa yang tidak kamu kerjakan daripada perkataan kamu tersebut. Lalu pada ketika itulah bila mana Allah Subhanahu wa taala minta kita bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibarat kita menyusun satu susunan yang teguh, yang kuat, yang bersama-sama. Dalam kita menyatakan perkara ini, ada pepatah dalam bahasa Melayu kita kan, kita sebutkan bersatu teguh, bercerai roboh, contohnya kan, ataupun lidi kalau sebatang senang dipatahkan, kalau ianya disatukan ianya akan teguh. Macam itulah sifat orang beriman. Apa yang disukai oleh Allah, sesungguhnya Allah suka orang-orang yang beriman, mereka itu berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersusun indah, bersama-sama, tidak bercerai antara satu sama lain, dan mereka itu kelihatan seumpama bangunan yang teguh berdiri. Ini ayat yang kita nakkan. Betul. Satu sentuhan yang istimewa daripada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, supaya kesan daripada ayat ini masuk dalam jiwa kita, insya-Allah. Macam mana orang beriman itu digambarkan sebagai satu binaan yang teguh. Kita nak Ustaz Tarmizi bacakan ayat ini untuk sentuhan Al-Quran untuk jiwa kita. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Fadil Ustaz Syam. Sebenarnya kata kena dah hari ni. Kena juga subhanallah. Jadi ibu ayah sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT. Saya sambil mendengar kupasan tadi ilmu yang disampaikan Al-Fadhil Ustaz Syam, saya sempat melihat menjeling seketika sahabat-sahabat kita subhanallah di ruangan Facebook. Ada puan Katifah Safar bukan dari Bangi, dari Oulu, Finland. Bersama kita ada puan Arina dari Nuremberg, Germany. Ada sahabat-sahabat kita puan Siti antaranya dari Brunei Darussalam, dan juga sahabat-sahabat kita di seluruh Malaysia dan di mana juga berada. Inilah kita bertemu bersama dengan Al-Quran. Moga-moga kita bertemu juga nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nak baca, lama tak dengar bacaan Tarannum Sikah. Boleh Ustaz Syam? Mohon izin Ni lagu orang lama ni. Allahu akbar. Jadi kita nak cuba bacaan surah As-Saff ini ayat 1 hingga 5. Jom ibu-ibu ayah sekalian kita baca dengan bacaan murattal Sikah insya-Allah.
Lepas tu kita sambung lagi nanti kupasan ataupun tadabburnya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Bacaan yang dialunkan tadi bagi orang-orang lama Ustaz, kalau pergi ke surau lama orang kita ni, itulah alunan yang biasanya dibacakan oleh ayah-ayah kita dahulu, tok-wan kita dulu. Bila mana dibacakan kembali oleh Al-Fadhil Ustaz Tarmizi, dia menghimbau kenangan kita zaman dulu, masya-Allah. Jazakallah khairan kathiran. Tuan-tuan juga puan-puan, apa yang telah kita dengar daripada suluhan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang menyuluh langsung kepada jiwa kita ni dengan wahyu-wahyu daripada Allah, dan kita telah memulakan sedikit kefahaman daripada awal-awal ayat yang menerangkan keperluan untuk kita mengotakan janji kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janji kita dengan Allah untuk kekal bersama-sama dengan keimanan, untuk kekal bersama-sama dengan orang beriman tanpa mengira susah ataupun senang, seolah-olah kita ni diibaratkan oleh Allah satu bangunan yang tersusun kukuh. Kalau kita lihat kepada bangunan yang tersusun kukuh ini, sifat bangunan yang tersusun kukuh antaranya saling sokong menyokong dalam perkara yang baik. Contohnya kita lihat, kalau bagi sesebuah binaan rumah tu, di sana adanya bumbungnya, adanya tiangnya, adanya batu-batanya, adanya simennya, ada pasir dan batunya tu. Setiap daripada satu tersebut, walaupun berbeza jenisnya, mereka mesti saling sokong menyokong. Tiang akan menyokong binaan, manakala kita kata batu-batanya pula akan menyokong tiang-tiangnya. Dan sekalian simen itu pula meneguhkan lagi struktur binaan tersebut dengan kemasan yang sempurna. Semuanya ini menggambarkan tentang peranan setiap seorang Muslim dalam kehidupan orang yang beriman. Mereka kena saling memperteguhkan antara satu sama lain. Kita tak nak lihatlah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah hari ini, bila sebutkan tentang kehidupan orang-orang Islam,
adalah kehidupan yang saling jatuh menjatuhkan antara satu sama lain, dengki mendengki antara satu sama lain, musuh memusuhi antara satu sama lain, benci membenci antara satu sama lain. Kesemuanya ini bukan kehidupan orang yang beriman. Sebab sifat orang yang beriman, apa yang disukai oleh Allah, kita akan hidup dengan saling teguh meneguhkan antara satu sama lain. Kesemuanya ini Allah minta untuk kita tunaikan kehidupan kita ini seperti mana yang telah termaktub dalam janji-janji yang telah kita sebutkan dalam kita punya syahadah kita waktu kita mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kita mempersaksikan kebenaran Nabi dan baginda lah yang telah menitahkan kepada kita supaya kita sentiasa bersatu teguh. Betul. Dalam iman kita, bersatu teguh dalam ukhuwah kita sesama orang-orang Islam dan juga orang-orang beriman. Dan ianya telah pun ditunjukkan contoh teladan oleh Nabi dan juga para sahabatnya, sesuatu yang tidak berlaku pada zaman-zaman yang sebelum daripadanya. Seandainya seorang Nabi itu membawakan kebenarannya, kebanyakan daripada yang mengikuti Nabi tersebut tak kala mana berhadapan dengan kesukaran, mereka akan berpaling meninggalkan Nabi tersebut. Satu kisah yang menyedihkan kita bila mana kita membaca ayat daripada ayat kelima surah As-Saff ini, Allah menceritakan saat satu ketika bila mana Nabi Musa alaihi salam menyampaikan seruan kepada kaumnya dengan seruan kebenaran. Lalu saat satu ketika bila mana Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan kesukaran, kaumnya berani meninggalkannya, berpaling daripada perjuangan baginda Nabi Musa alaihi salam, sesuatu yang tak sepatutnya berlaku. Yang kita tahu dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam, salah satu daripada dosa-dosa besar iaitulah lari daripada medan perjuangan yang disebutkan sebagai at-tawalli yaumuz zahf, iaitulah lari daripada medan peperangan. Ianya adalah daripada kalangan dosa besar. Kalau kita perhatikan ayat yang kelima, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan ingatlah peristiwa sebagai pengajaran bagi kita umat Nabi Muhammad, di mana kita sebagai umat Nabi Muhammad yang telah Allah berikan kemuliaan kerana bersama-sama dengan Nabi dan teguh bersama-sama dengan Nabi ini, jangan kita mencontohi umat-umat yang terdahulu yang telah menunjukkan contoh yang buruk kepada sekalian yang lain. Allah kata, ingatlah peristiwa satu ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapakah kamu menyakiti aku sedangkan kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku pesuruh Allah kepada kamu. Bani Israel mengetahui Nabi Musa adalah merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang dipilihnya. Bahkan Nabi Musa ini ada gelaran yang istimewa baginya yang tidak diperolehi oleh para anbiya yang lain, itulah kalimullah, yang boleh berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan satu keistimewaan bagi Bani Israel sebenarnya. Betul. Iaitu memiliki Nabi dengan keistimewaan yang sedemikian rupa. Dengan mukjizat-mukjizat yang lain, kita kalau kita melihat orang-orang yang ada kelebihan, pasti kita nak bersama-sama dengan dia. Kita nak bersama-sama dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dengan kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Mudah-mudahan kita dapat menumpang keberkatan-keberkatan yang ada, insya-Allah. Begitu juga dengan insan-insan yang lain. Tetapi Nabi Musa alaihi salam dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada dia, kaumnya tidak menghargai kelebihan tersebut. Kita tak nak kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengetahui betapa Allah memilih Nabi Muhammad ni lebih daripada sekalian para anbiya yang lain, yang sepatutnya kita bersama-sama dengan perjuangan baginda setelah ketiadaan baginda ini, dengan harapan bila mana kita bersama-sama dengan perjuangan baginda membawa akan syariat Islam ini, mudah-mudahan kita akan dipertemukan, dibersamakan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kehidupan yang berikutnya nanti. Bila mana Nabi Musa alaihi salam menyatakan kepada kaumnya, kenapa kalian menyakiti aku sedangkan kalian kenal aku merupakan seorang pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya dihormati, diberikan penghormatan yang selayaknya dan bersama dengan perjuangan baginda. Lalu pada ketika itulah mereka itu tak kala mana diperingatkan sekalipun dengan ingatan tersebut, mereka tetap berpaling meninggalkan Nabi Musa dengan perjuangan baginda. Lalu disebabkan oleh mereka memilih untuk berpaling daripada jalan perjuangan baginda Nabi Musa alaihi salam, Allah terus memalingkan diri mereka, iaitu mereka tidak beroleh petunjuk dan hidayah daripada Allah disebabkan oleh perbuatan mereka berpaling daripada petunjuk hidayah yang telah Allah turunkan menerusi Nabi Musa alaihi salam. Dan perbuatan mereka itu sendirilah perbuatan maksiat, iaitulah meninggalkan perjuangan Nabi, seperti mana yang disebutkan tadi, ianya merupakan satu perbuatan dosa yang menggolongkan mereka dalam kalangan orang-orang fasik. Maka inilah perkongsian kita pada hari ini, yang mana kita nak lihat apa resolusi daripada muka surat 551 yang telah kita kongsikan pada tengah hari ini, insya-Allah tuan-tuan. Yang pertamanya, kita nak lihat ataupun penuhi janji dan komitmen kita untuk Islam agar dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertamanya. Yang keduanya,
kita berharap untuk setia berada dalam kumpulan kerja yang dapat membina kekuatan umat Islam supaya lebih utuh biidnillahi ta'ala, dan kita harap mudah-mudahan daripada kesatuan inilah yang akan dapat membina kejayaan dan kegemilangan bagi umat Islam seluruhnya, insya-Allah, tuan-tuan. Begitu ya Ustaz Tarmizi? Ya, alhamdulillah. Apa agak-agaknya yang kita dapat ini bermanfaat ataupun tidak agak-agak? Mudah-mudahan insya-Allah ya. Amin ya rabbal alamin. So kita harapkan dengan perkongsian resolusi tadi semua kita mendapat manfaat. Amin, dan sebagai penutupnya pada tengah hari ini insya-Allah seperti mana kebiasaan kita tak lupa untuk nak mengaminkan doa yang akan dipanjatkan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Mudah-mudahan ianya akan menutupi perbincangan kita ni dengan keberkatan biidznillah taala. Silakan yang berbahagia Al-Fadhil. Terima kasih Fadil Ustaz Syam, mohon izin ya. Sila. Tuan-tuan kita nak sama doa. Ada sahabat-sahabat kita yang sekarang sudah sihat, kurang sihat, ada yang minta doakan ibu, dan ada salah seorangnya Tuan Nasruddin Ithnin dapat ikuti My Quran Time dari dalam wad. Subhanallahil-azim. Moga Al-Quran menjadi penyambung insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurniakan semangat buat kami, kecekalan, kesungguhan buat kami ya Allah, untuk kami senantiasa terus bersama dengan Al-Quran. Perjuangan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran kepada kami ya Allah. Buktinya saat ini kami dapat mempelajari mendalami Al-Quran dengan begitu mudah sekali ya Allah. Maka ya Allah, tanamkan kecintaan kami, tanamkan kesungguhan kami ya Allah, semangat kami ya Allah untuk kami terus mendalami ilmu Al-Quran, membacanya, memahaminya dan mengamalkan isi kandungnya ya Arhamar Rahimin. Perkenankan duhai Allah doa kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita. Amin. Dan kita nak ucap jazakumullah khairul jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad yang hari ini berkunjung ke My Quran Time. Mudah-mudahan bersama lagi kita dalam halaman-halaman berikutnya, dan kita nak mengajak semua sekali kita semua untuk sama-sama bergabung dalam tabung gerakan Al-Quran, infak dan juga wakaf untuk ummah. Kita nak sabarkan Al-Quran, kita nak lahirkan generasi Al-Quran. Moga-moga bumi kita subur dengan Al-Quran dan jiwa-jiwa kita terisi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah My Quran Time jangan lupa untuk saksikan siaran ulangan pada malam ini dan juga pada besok pagi, dan insya-Allah perkongsian kita pada hari ini berehat seketika atau berhenti seketika saat ini. InsyaAllah besok kita akan bertemu lagi dalam halaman yang berikutnya. Pastinya dalam My Quran Time, baca, faham dan amal.